أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dimuliakan Datuk Abdul Ghani, tetamu kita, Tuan Pengerusi, Ahli Kuasa dan juga tuan-tuan imam, pegawai sidang Jumaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kesyukuran dan bertakwa, mengekalkan takwa kita, berusaha untuk menambahkan takwa kita dengan sebenar-benar takwa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan takwa kita itu menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang ringkas ini mari kita sama-sama meneliti ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Ali Imran ayat nombor 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam ayat ini dan tumpuan kata-kata Allah itu kepada orang-orang beriman. Karena Allah memulakan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bermaksudnya tuan-tuan, pengkhususan itu berlaku pada ayat ini yaitu untuk orang-orang yang beriman. Tolak orang-orang yang kafir, tolak sekalian manusia. Maksudnya khusus untuk orang yang ada iman. Ataupun dengan bahasa mudah kita untuk orang-orang Islam lah. Apa kata Allah? Isbiru wasabiru. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Mula-mula Allah sebut isbiru, sabar. Sabar secara biasa, secara umum. Sabarlah, sabarlah. Kemudian Allah ulang dengan kalimat yang lebih mendalam, wasabiru, dan tambahkan sabar itu. Ataupun orang putih kata boost, tambahkan sabar itu. Maknanya sabar lagi, jangan sabar cuma sekali ya. Bila Allah kata wasabiru dengan sirah yang berbeza ataupun bentuk perkataan sama tuan, ayat dia berbeza. Maksudnya dari sudut susunan kalimat dalam fi'il amar ya, perbuatan berbeza. Satu isbiru, satu sabiru. Dan warabitu, dan tetaplah bersiap-siap. Bersiap-siap di mana? Di perbatasan ketika peperangan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun.
Boleh jadi dengan takwa itu dan juga dengan sabar itu kamu mendapat kejayaan. Baik. Baik, ayat ini tuan-tuan ceritakan pada kita tentang bagaimana sabar itu berada pada situasi yang kritikal. Sebab bila sebut warabitu itu bersiap-siap, standby dalam keadaan peperangan. Kenapa peperangan itu bukan tempat untuk bersantai, bukan tempat untuk berseronok, penuh dengan tekanan dan sentiasa bersiap-siap. Maka bila kata sentiasa bersiap itu, kena ada unsur yang paling besar iaitu sabar. Ada satu kisah berkenaan dengan perang. Kalau tak silap saya, peperangan Al-Ahzab. Kalau tak silap ya. Ada satu kisah ni. Sebelum pengharaman binatang yang namanya himar, keldai. Jadi zaman sebelum diharamkan tu boleh makan keldai tuan-tuan. Sekarang tak boleh lah kerana turun perintah. Maka ketika itu perang mesti bawa bekal kan. Untuk makan tentera dan askar. Maka berhentilah satu tempat sebelum tercetusnya perang. Masih dalam on the way untuk pergi tempat itu. Maka berhenti di satu tempat dan berehat sambil membuat persiapan untuk makan. Maka hidangannya ialah himar, masa itu keldai. Dah siap sembelih, semua dah masak. Ini tinggal nak makan ni tuan-tuan ni. Lapar kan? Dengan takdir Allah turunlah perintah daripada Allah pengharaman binatang yang dimasak itu. Cuba tuan-tuan bayang ya. Ni lauk ni itu aja tu. Tak ada ayam goreng, tak ada lah. Toge tak ada tuan-tuan. Itu makanannya simple je kerana bukan perang tu untuk makan kan, untuk alas perut. Turunlah pengharamannya dan Nabi SAW pun cerita kepada sahabat tentang pengharaman daging yang kita masak ni. Tetapi sahabat kerana sudah dididik oleh Nabi SAW dengan penuh sabar, terima saja perintah Allah tu. Sahabat tak minta kepada Nabi, ya Allah minta kepada Allah, tangguhlah setengah hari kita boleh makan. Dia dah masak ni. Bagi satu can lah setengah hari ataupun beberapa saat. Tak ada tuan-tuan, sahabat dia sabar dan menerima ujian Allah. Ni kira ujian lah, tengah lapar ni. Ya, jangan kita kata, alah ujian makan aja bukan. Jangan main-main. Makan ni kalau tak dapat, merengut tuan-tuan kata orang jauh. Emosi tak stabil. Orang kalau lapar, emosi tak stabil tu. Tuan-tuan buat kelakar untuk orang tengah lapar, mereka tak ketawa lah tuan. Tapi bila udah dapat makan, baru dia fresh kan. Apakah balasan Allah kepada para sahabat yang sabar ni? Allah balas mereka dengan dimenangkan peperangan tersebut. Kerana sabarnya sahabat. Nabi dah confirm sabar lah, kerana Nabi itu Nabi. Dan syarat menjadi syarat antara syarat digelar Nabi itu ialah sabarnya itu. Kan kita ada belajar tauhid dulu kan. Rasul ulul azmi. Apa pula ulul azmi? Yang kita belajar 25 Rasul tu. Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Muhammad SAW. Lepas tu ada satu lagi kumpulan Rasul yang ulul azmi. Ada 5 aja. Termasuklah Nabi kita Muhammad SAW. Ulul azmi ni apa? Rasul-Rasul yang kesabarannya double berbanding Rasul yang biasa. Bukan kata Nabi yang lain tu tidak sabar. Dia sabarlah tuan-tuan. Kalau tidak sabar, dia tidak akan dilantik oleh Nabi. Lepas tu kita dengar kisah Nabi Musa. Termasuk dalam ulul azmi tu. Musa, Isa, Daud, Muhammad SAW, Ibrahim. Ya, 5 orang ni. Cerita kesabaran mereka, Masya Allah. Nabi Musa sabarnya dengan umat macam mana tuan-tuan? Kejap beriman, kejap tak beriman. Hari ni beriman, besok tak beriman. Tapi Nabi Musa tak pernah kata pun, korang ni mencela-mencela lah. Tahu mencela-mencela tu? Dia kejap on, kejap off tu. Kejap mau, kejap tak mau, kejap mau, tak mau. Itu mencela-mencela. Itu umat Nabi Musa, Bani Israel tu. Time dia dibagi rezeki Allah, dipuji. Oh, Allah ni macam ni, kau ni bagus Musa. Tiba-tiba dia diberi ujian Allah. Apa ni Musa? Dia jenis itu tu. Tapi Nabi Musa tetap sabar dan tak pernah dia fed up lah dengan umat dia. Sehinggalah akhirnya lah. Jadi kesabaran itu dia daripada setiap zaman itu sampai ke hari ini dia tak pernah
Tak pernah ada istilah, okey, zaman ini tak payah sabar dah, kita boleh langgar je. Tak ada tuan-tuan. Setiap amsar ataupun setiap asr, setiap zaman itu, kesabaran itu tetap diperlukan. Satu. Atas daripada sabar, ini yang manusia susah. Iaitu apa? Redha. Sabar satu hal. Kata orang putih, the next level iaitu redha. Redha ini tuan-tuan. Selalu kita minta kepada Allah, ya Allah, redailah aku. Allah tak apalah, memang Allah tu sifat dia manusia ni. Sebab tu kata ulama, redha itu ialah, kita bagi mudah faham. Redha itu ialah dia menerima segala ujian tanpa ada rungutan dan sungutan. Di hati dia tu tentram dengan segala apa yang diberi kepada dia. Kalau sabar ni dia tahan lagi tu, dia, aku tengah sabar ni, jangan sampai aku meletup. Tapi kalau redha, dia sudah serahkan semua pada Allah. Tinggal Allah yang uruskan, aku terima saja apa yang Allah. Sebab itu dalam sabar disebut oleh ulama sebagai wajib. Dan redha itu adalah satu sunnah yang ada pada para nabi dan rasul. Yang kita kalau buat, maka martabat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Begitu juga dengan, selalu kita dengar gini. Manusia ni, dia kalau dapat syurga dah kira paling tinggilah. Sebenarnya belum, tuan-tuan. Ada lagi satu lagi selepas syurga, iaitu keredaan Allah. Keredaan Allah ni apa? Maksudnya, bila Allah reda kepada hamba, Allah kata, okey hamba, kau buatlah sesuka hati kau, aku dah reda pada kau. Ketika di mana? Dalam syurga lah. Tak boleh dalam neraka, tuan-tuan. Mesti kena syurga dululah. Maknanya kena lalu syurga dulu, duduk dalam tu. Bila Allah reda tu yang niat pendapat apa pun kita nak. Kerana Allah dah reda, tak ada Allah kata, oh tak boleh ni, yang ni tak boleh. Syurga dia ada benda-benda yang boleh, ada yang tak boleh. Tapi bila reda tu Allah kata, kau nak minta, mintalah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan bagi kamu itu pada syurga Allah itu, apa saja yang kamu kehendaki kamu boleh dapat. Sebab tu masa sekolah rendah dulu, selalu ustaz cerita, kat syurga nak minta apa pun dapat, niat aja katanya. Jadi budak-budak ni pun kalau nak minta BMX boleh ustaz, BMX boleh. Kalau nak minta pistol boleh, alah BMX pistol apa sangat bagi Allah Taala. Tapi bila kita udah dewasa ni, BMX tak ada dah dalam kamus, dia ada benda lain pula. Yang kita tak boleh buat di dunia, kita nak di syurga. Dan itulah dia yang dikatakan redha Allah. Maka Allah menuntut hamba-Nya pula untuk sama redha bila diberi ujian. Sabar, kemudian redha. Dan ini benda yang senang diucap, tapi sangat susah dibuat. Redha je lah. Kawan tu pun memanglah tak kena kat batang hidung kau, boleh lah kau cakap. Kalau kena kat kau macam mana? Dia namanya pun cakap kan tuan-tuan. Macam Nabi SAW ketika menziarahi satu orang tua perempuan yang sedang duduk di kubur anaknya, mati anaknya, dengan Abu Bakar. Rasulullah pun cakap perempuan ni, ceritalah pasal ajal maut semua di tangan Tuhan, redalah. Perempuan dia kata apa? Kamu tidak tahu sebab kamu tidak mengalaminya. Dia tak tulis kat Nabi, dia cakap ngadap kubur lah. Sedangkan Nabi SAW jangan kata tak tahu. Nabi pun tak sempat je bawa ayah baginda. Dengan mak Nabi pun berapa ketika saja. Anak Nabi yang laki dimatikan oleh Allah ketika umurnya masih kecil. Jangan kata Nabi tak pernah rasa benda-benda ni. Nabi dah rasa semua lah tuan-tuan. Duduk dengan pakcik, tak duduk dengan bapak. Apa lagi? Anak perempuan ramai. Kemudian yang sempat dengan Nabi sampai Nabi wafat, Fatimah je. Tapi makcik ni kata, kau tak tahu, bukan kau yang kena. Kata. Lalu Nabi SAW pun pergilah balik rumah. Abu Bakar tunggu situ. Abu Bakar kata, kau tahu tak kau cakap dengan siapa? Kata makcik ni, aku tak tahu dan aku tak mau tahu. Wah, ayat yang nombor 2 tu yang sakit hati tu.
Biasa kalau aku tak tahu, okey lagi. Aku tak tahu dan aku tak mau tahu. Maknanya tak nak peduli lah. Sudah masuk ya. Maka habis cerita, beritahu itu ialah Muhammad SAW dan perempuan tu jumpa Nabi di rumah dan Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang dihitung, dikira oleh Allah pada perkhabaran yang pertama. Maknanya dapat perkhabaran sedih, sabar. Bukan dah seminggu baru sabar. Dah maki hamun orang seminggu baru sabar. Itu tidak aci ya dalam istilah sabar. Oleh kerana jam pun dah bunyi, maka kita berhentikan setakat itu. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati sahabat karib saya Datuk Abdul Ghani bin Patih Akhir, sahabat saya juga Tok Penghulu dan Jamil Jami'an, yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Munir, Imam Besar Masjid Nurul Jannah, dan yang saya sayangi dan saya cintai seluruh ahli jemaah yang saya kasihi. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah di atas kehadiran sahabat-sahabat ya dan pemimpin di kawasan Meru ini. Alhamdulillah. Dan ada dua makluman penting yang saya ingin maklumkan. Yang pertamanya berkenaan pembelian kenderaan jenazah ya. Yang mana saya telah buka pada 27 Julai sumbangan wakaf pembelian kenderaan jenazah, dan hari ini dengan rasminya pihak surau, saya selaku mewakili pihak surau menutup sumbangan wakaf kenderaan jenazah, sebab insya-Allah pihak surau akan membeli kenderaan welfare untuk dijadikan kenderaan jenazah dengan harga RM50,000, dan urusan convert kenderaan biasa kepada kenderaan jenazah akan ditaja sepenuhnya oleh pemilik kenderaan tersebut menyumbang kepada Surau Haji Maksum. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh ahli Korea yang benar-benar memberi perhatian yang penuh ya, membantu pengurusan dan pentadbiran Surau Haji Maksum. Sesungguhnya Allah telah mengizinkan dan merezekikan kepada Surau Haji Maksum dan kepada kita semua rezeki yang tidak disangka-sangka, dan satu perkara yang amat terharulah saya, dipermudahkan segala urusan. Dan berkenaan sumbangan wakaf untuk awning dan dewan aktiviti, yang mana dua projek tersebut lebih kurang anggaran dalam 80,000 jugalah ya. Untuk awning 38,000 dan hampir siap dah fasa 2, dan seterusnya projek lagi satu ialah dewan aktiviti yang mana akan dimanfaatkan untuk aktiviti Surau Haji Maksum dan juga dimanfaatkan dengan rasminya untuk solat Jumaat. Jadi kepada tuan-tuan yang ingin memberi sumbangan masih dibuka, dan setakat ini kutipan sumbangan hanya mencapai RM12,560 sahaja. Ya, untuk sumbangan wakaf wang jenazah pun ada. Setakat ini dapat sebanyak RM2,180, dan duit tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun surau akaun khairat kematian dan akan digunakan untuk penyelenggaraan kenderaan. Sekian. Maaf, satu lagi ingatkan, 14 hari bulan 9 akan diadakan mesyuarat pencalonan anggota jawatan kuasa ya, sesi 2024 hingga 2026. Jadi tuan-tuan semua ahli karah yang berdaftar mohon hadir untuk kita sama-sama memilih pemimpin yang baru. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آل محمد وسلم. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Saya berpesan kepada diri sendiri dan kepada sidang Jumaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan taqwa kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla dengan terus melaksanakan segala perintahnya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan dihimpunkan oleh Allah dalam syurganya bersama orang-orang saleh, insya-Allah. Pada hari ini khatib ingin mengajak para jamaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk bahaya fitnah. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Dewasa ini pelbagai medium berita dan maklumat hanya di hujung jari dengan ruang yang lebih terbuka terhadap maklumat semasa. Maka setiap berita yang diperolehi hendaklah ditapis dan diberi keabsahan terlebih dahulu dari pihak yang bertanggungjawab. Adalah bercanggah dengan prinsip Islam apabila hanya menerima berita atau maklumat yang hanya disahkan dengan hati yang penuh kebencian, dendam, kemarahan dan pertimbangan secara membuta tuli. Ini suatu perbuatan yang berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang telah dibacakan pada mukaddimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya.
supaya kamu tak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Ayat ini perlu kita amati dan amalkan bagi mengelakkan serta menjauhkan diri dari amalan fitnah yang sentiasa berlegar dalam kalangan umat Islam pada hari ini. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Fitnah menurut bahasa bermaksud malapetaka, ujian dan cobaan. Mengikut Kamus Dewan, fitnah adalah satu bentuk tuduhan atau cerita yang dibuat-buat serta direka-reka bagi memburukkan seseorang bagi tujuan melahirkan kebencian, menjatuhkan reputasi dan kesan negatif terhadap seseorang individu atau pihak tertentu. Setiap manusia dilarang sama sekali melakukan perbuatan fitnah ini kerana kesan yang terlalu buruk yang boleh dibawa terhadap masyarakat akibat fitnah. Amalan fitnah memfitnah adalah punca kepada kegagalan kesatuan ummah dan pembinaan tamadun mengikut acuan Islam, malah mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan memusnahkan cita-cita mencapai keselamatan atau kejayaan. Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu menceritakan, "Qult ya Rasulullah, man najah?" Qal, "Amlik 'alayka lisanak wal yas'aka baytuk wabki 'ala khati'atik." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah membuatkan kita selamat? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jagalah lisanmu atau lidahmu, hendaklah rumahmu membuatmu lapang dan menangislah kerana dosa-dosamu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis tersebut, sebagai seorang Muslim yang mengaku beriman, hendaklah menjaga lisannya daripada terjebak dengan budaya fitnah yang sangat berbahaya dan kejam. Lisan yang tak terlibat dengan sebarang budaya fitnah akan menyelamatkan seorang Muslim itu daripada diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Menjaga lisan boleh membawa umat Islam menjadi orang yang selamat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Jagalah tangan-tangan kita dari menumpahkan darah sama saudara se-Islam, sama ada dengan menyakiti, melukai atau membunuh seorang Muslim lainnya. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Di akhir zaman ini, kejayaan individu atau ummah seluruhnya adalah kejayaan menyelamatkan diri dari terjebak dengan perbalahan dan fitnah. Fitnah yang berlaku sebegini rupa pada hari ini disebut sebagai fitnah syubhah. Fitnah syubhah bererti samar-samar atau tak jelas. Dalam fitnah syubhah, seseorang menjadi rosak ilmu dan keyakinannya sehingga menjadikan perkara ma'ruf atau perkara baik menjadi samar dengan kemungkaran, sementara kemungkaran sendiri tidak dihindari. Fitnah syubhah merupakan fitnah paling bahaya kerana kurangnya ilmu dan lemahnya pengamatan mata hati ketika diiringi dengan niat buruk dan hawa nafsu, maka timbullah fitnah besar dan keji. Fitnah syubhah membawa kepada persepsi kekafiran dan kemunafikan yang menjadi sebab perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang tentang fitnah syubhah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikut nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pada hari ini kita lihat fitnah sentiasa berlegar di segenap media massa dan perantara. Janganlah kita rosakkan diri kita dengan amalan buruk ini. Janganlah jadikan diri kita sebagai salah seorang individu yang menjadi kepada penyebar fitnah. Jadilah manusia yang sentiasa bawa berita yang benar
dan sentiasa menjauhi fitnah. Muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Rasulullah SAW merupakan ikon dan suri teladan yang terbaik bagi seluruh umat Islam dunia. Walau bagaimanapun, baginda SAW tak sunyi daripada difitnah, bahkan jauh lebih berat banding kita. Akan tetapi Rasulullah SAW tak pernah menyimpan dendam, dan baginda SAW menghadapi fitnah-fitnah tersebut dengan tenang, berlandaskan ajaran Islam, menerusi Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, sebagai ikutan yang terbaik, maka umat Islam hendaklah mengambil sikap yang digariskan oleh Islam dalam menerima suatu berita untuk menghindari fitnah. Antaranya, pertama, kita perlu hindari dan menolak tuduhan yang bersifat prasangka. Kedua, jangan sekali-kali menerima suatu perkara tanpa ada bukti atau sokongan yang kukuh. Setiap berita yang tak disertakan dengan bukti atau dalil haruslah ditolak oleh setiap umat Islam. Ketiga, sebagai Muslim yang beriman, janganlah kita mengikut hawa nafsu dengan menokok tambah berita yang tidak benar. Keempat, kita hendaklah menjauhi sikap suka membalas berita bohong dengan berita bohong juga yang lain, dan membalas perkara yang dusta dengan perkara lain yang serupa. Hadirin muslimin sidang Jumaah rahimakumullah. Sejak akhir-akhir ini, pelbagai fitnah dan cerita palsu yang dilemparkan serta disebarkan oleh pihak yang tertentu terhadap dasar dan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan dan pihak berkuasa agama. Antara contoh fitnah yang telah dilemparkan adalah berita kerajaan dan Majlis Agama Islam Selangor dikatakan telah menghalang usaha-usaha dakwah apabila peruntukan undang-undang dan keputusan MAIS mengetatkan syarat-syarat keperluan tauliah mengajar di Selangor dikuatkuasakan. Begitu juga dalam hal tindakan kerajaan dan pihak MAIS dan JAIS melaksanakan pemutihan sekolah-sekolah tahfiz swasta dan persendirian dengan mengarahkan pendaftaran bagi tujuan keseragaman kurikulum dengan mengikut fahaman ahlu sunnah wal jamaah. Langkah-langkah diambil oleh MAIS dan JAIS bagi menjamin keselamatan tempat tinggal yang lebih baik serta keselesaan bagi para pelajar yang ditohmah sebagai suatu tindakan mahu menutup sekolah-sekolah agama dan kerajaan dan MAIS serta JAIS. Tindakan kerajaan membuat penyusunan semula guru kafar turut telah digembar-gemburkan sebagai cara kerajaan mahu menutup sekolah-sekolah agama negeri Selangor. Adakah tuduhan-tuduhan liar ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua? Dalam hal ini mimbar ingin menegaskan, berhentilah dari melemparkan fitnah dan tohmahan ini semua. Mimbar juga berpesan, sebelum membuat sebarang kenyataan, dapatkanlah fakta yang tepat sebelum melontarkan sebarang tohmahan yang tidak berasas, kerana dibimbangi perbuatan sebegini akan merisaukan para ibu bapa dan boleh menghakis kepercayaan orang ramai terhadap institusi agama dan pihak berkuasa agama khususnya di negeri Selangor ini. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil ibrah atau pengajaran dengan menghayati isi kandungan agar dapat dijadikan panduan serta pedoman hidup. Pertama, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan fitnah kerana ianya tidak akan memberi kejayaan kepada umat Islam dunia maupun di akhirat. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa melaksanakan tabayyun, yakni mengambil berat tentang kesahihan berita dalam setiap yang diperolehinya melalui pihak yang berautoriti dan pihak yang lebih mengetahui. Ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa amalan fitnah akan memecah belahkan masyarakat, seterusnya membawa kepada kehancuran seluruh umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Maksudnya, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana,
yang bukan saja akan menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa semua kaum. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab siksanya. Surah Al-Anfal ayat 25. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية سلطاننا سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أحد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta bertabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianah, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala' ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم للصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. آل محمد المسلم. Istau wa'tadilu, luruskan saf. Sila masuk ke dewan salat sekiranya ada kekosongan dan pastikan ruang-ruang diisi dan rapatkan saf. Istau. Allahu Akbar. Subhanallah wa sayyidah. طر السماوات والأرض صلاة والسكينة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الصلوات طيب. السلام عليك. السلام عليك. الصلاة. اللهم صل على محمد بارك على محمد العالم. اللهم إني أعوذ بك السحر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم بارك. استغفر الله استغفر الله استغفر. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ربنا تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا أنت مولانا. سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.